Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Azhar dan rakan-rakan saya Ustaz Abu Yazid Al-Bustami Muhammad dan juga Ustazah Khairatul Afina binti Fakrul Razi, kami akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab mengikut gaya pembelajaran model VARK. Okey, seterusnya untuk perbincangan pada hari ini, kita akan memberi fokus kepada 4 perkara utama iaitu dari aspek pengenalan. Kita akan melihat maksud strategi pengajaran dan pembelajaran kosakata bahasa Arab dan seterusnya melihatkan kepada isu gaya pembelajaran murid. Maksudnya kenapa gaya pembelajaran murid dikaitkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran kosakata bahasa Arab. Dan kenapa gaya pembelajaran dipilih sebagai komponen yang penting untuk dikaitkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran kosakata bahasa Arab, dan seterusnya kita akan melihat contoh-contoh strategi pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan kepada gaya pembelajaran murid. Seterusnya kita lihat pada gambar rajah yang diberikan. Okey, yang ini adalah gambaran terhadap model VARK iaitu V visual, A audio, R reading in English, so Melayu dia membaca menulis, dan K stand for kinesthetic. So berdasarkan model ni lah seterusnya kita cari mana strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid mengikut V visual, audio, reading and writing membaca menulis, dan juga kinesthetic. Okey, gaya pembelajaran visual. Apa maksud gaya pembelajaran visual? Okey, gaya pembelajaran visual maksudnya murid ni cara dia belajar adalah dia berkecenderungan untuk dia nak lihat, sama ada dia tengok gambar, dia nak tengok sendiri tulisan tu. Maksudnya contoh kitabun, dia tengok macam mana ejaan kitabun supaya dia boleh serap and then dia simpan. So tu cara visual, maksudnya dia menerima pengajaran tu menggunakan gambar, dia melihat tulisan dekat buku ataupun dekat papan tulis. So bila murid ni berkecenderungan ke arah visual, bila guru mengajar, guru tak boleh lah contoh guru hanya menyebut sahaja perkataan tu tanpa dia memperlihatkan kepada murid perkataan. So murid akan rasa dia lost, dia rasa dia susah nak terima. So that's why lah kenapa pentingnya untuk guru kenal dulu macam mana cara murid dia belajar. Okey, seterusnya kita tengok contoh strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh diadaptasikan dengan cara gaya pembelajaran visual. Okey, contohnya adalah semantic maps. Semantic maps ni maksudnya melalui peta minda. Melalui peta minda ni maksudnya guru boleh hasilkan peta minda. Lepas tu, okey, contoh kita ajar tajuk malabis. Malabis kita buat satu peta iting ataupun peta minda. Lepas tu kita masukkan kosakata yang berkaitan dengan al-malabisu. Contoh apa? Hizaun, khimarun. So kita buat dalam bentuk peta minda supaya murid ni dia ada pemetaan dia dalam kepala dia. Dia boleh visualkan balik kosakata yang dia belajar tadi. So tu antara salah satu contoh. Okey, seterusnya kita lihat lagi strategi pengajaran dan pembelajaran kosakata bahasa Arab yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid secara visual, iaitu word thoughts dan juga mental imagery strategy. Okey, kalau word thought ni senang, maksudnya kaedah dia ataupun strategi dia yang cikgu boleh aplikasikan adalah dengan cikgu minta murid untuk klasifikasikan kosakata ni mengikut kategori. Tetapi dengan syarat word thought tu dia kena bertulis lah. Bertulis maksudnya ada, okey, contoh card kan. Contoh cikgu tulis dalam kertas, cikgu buat card. Lepas tu bagi banyak-banyak and then minta murid sortkan by kategori. Contoh tajuk kita belajar malabis, adawat ad-dirasiyah. So murid bila dia tengok okey kitabun, okey dia pun tengok ni dekat bahagian malabis ke dekat bahagian adawat ad-dirasiyah. So dia klasifikasikan, dia tentukan sendiri, asalkan konsep dia perkataan tu kena ada supaya murid boleh visualkan dia. Dia boleh tengok, dia boleh gambarkan tulisan dan juga perkataan tu. Sebab gaya pembelajaran dia adalah secara visual. Dan macam tu juga untuk mental imagery strategy. Maksudnya dia menggambarkan sesuatu kosakata yang dia terima. Maksudnya yang dia belajar melalui 4 proses, yang mana mental imagery, mental visualization, mental practice dan juga mental rehearsal. Jadi secara konklusinya untuk gaya pembelajaran visual ni adalah murid ni dia perlu lihat kepada tulisan ataupun perkataan. Tak kisahlah ditulis dekat buku ke, ditulis dalam perkataan ke,
Asalkan dia kena tengok benda tu, baru dia puas. Kira kalau cikgu sebut je, dia tak puas belajar. Sebab contohlah cikgu sebut kitabun, so dia tak tahu kitabun ni eja macam mana. So mungkin kat situ ada maklumat yang kurang dia dapat. Sebab kecenderungan dia lebih kepada dengan bila dia puas bila cikgu tulis betul-betul kitabun tu macam mana cara ejaan dia. So that's why lah penting untuk guru ni kenal pasti dulu apa kecenderungan murid dia, supaya bila pilih strategi untuk diajar, strategi tu berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abu Yazid Al-Bustami bin Muhammad akan membentangkan dua gaya pembelajaran. Yang pertama, gaya pembelajaran auditory, dan yang kedua, membaca dan menulis. Dalam gaya pembelajaran auditory, pelajar lebih cenderung kepada mendengar, mengingat maklumat dengan membaca kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca, serta mudah tertarik kepada maklumat yang disampaikan secara lisan, syarahan dan perbincangan dalam kelas. Pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran auditory lebih suka kepada pembelajaran yang melibatkan deria pendengaran. Contoh strategi PDP kosakata gaya pembelajaran auditory adalah reading aloud. Aktiviti ini merangsang interaksi antara pelajar dengan derianya sendiri bagi memudahkan mereka untuk mengingat sesuatu pembelajaran atau kosakata yang baru. Seperti contoh, guru membuat lakonan ataupun membuat satu syarahan dan pelajar bertanya tentang apa yang mereka tak faham ataupun tentang apa yang mereka ingin tahu sesuatu perkataan. Sebagai contoh, guru menyebut sesuatu perkataan game on ataupun sebagainya. Pelajar akan terus tanya ataupun pelajar akan terus mengajukan soalan jikalau ada permasalahan ataupun ketidakfahaman pada sesuatu bab. Gaya pembelajaran yang seterusnya ialah membaca dan menulis. Dalam gaya pembelajaran ini, pelajar lebih cenderung kepada membaca dan menulis. Bahan pembelajaran yang berasaskan teks sangat disukai oleh pelajar yang mengikuti gaya pembelajaran ini. Penguasaan dalam pembacaan mempengaruhi penulisan seseorang pelajar. Melalui pendekatan mencatat dan menulis, pelajar juga mampu menambahkan lagi ingatan dan kefahaman terhadap sesuatu pembelajaran mereka. Seterusnya ialah strategi lexical relationship. Teknik ini membantu pelajar untuk menambah kosakata. Pelajar akan membaca atau membuat kajian yang lebih untuk mengenal pasti perkataan yang sama maksud dengannya. Seperti contoh perkataan muallim, muradif ataupun perkataan seerti bagi muallim adalah mudarris. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Khairatul Afinah binti Fakhrul Razi. Saya akan menyambung lagi dua penerangan berkenaan strategi PDP kosakata, iaitu gaya pembelajaran membaca dan menulis, iaitu yang pertama, strategi word recognitions. Apa yang dikatakan dengan strategi word recognitions ini? Strategi word recognitions ini merupakan satu aktiviti yang melibatkan kemahiran pembacaan. Guru boleh meminta pelajar untuk membaca teks, kemudian mengenal pasti maksud-maksud perkataan tersebut dalam setiap teks lah secara literalnya, dan datangkan perkataan lain yang sama maksud dengannya. Itu yang pertama, itu yang level yang tinggi. Kalau level yang rendah sikit, guru mungkin boleh menyediakan satu kertas, satu aktiviti, lembaran kerja, yang kolom sebelah sini ada, seperti dalam gambar di atas, kolom sebelah sini ada gambar dan di sebelahnya ada beberapa perkataan, dan pelajar dikehendaki untuk memilih perkataan yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Seterusnya, gaya pembelajaran yang keempat, gaya pembelajaran yang terakhir, iaitu gaya pembelajaran kinestetik. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya pembelajaran kinestetik?
Gaya pembelajaran kinestetik merupakan satu gaya pembelajaran yang melibatkan pergerakan, sentuhan dan juga aktiviti berkumpulan. Baiklah, saya akan terangkan ciri-ciri pelajar kinestetik. Ciri-ciri pelajar kinestetik apabila mereka berbicara dengan perlahan. Yang kedua, apabila mereka sentiasa atau menginginkan aktiviti yang boleh menyentuh pelajar lain untuk mendapatkan perhatian berdasarkan sentuhan. Yang ketiga, apabila murid ataupun pelajar berdiri dekat ketika berbicara dengan orang ataupun pelajar yang lainnya, rakan lain. Dan yang seterusnya, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan memerlukan aktiviti berkumpulan juga untuk kinestetik ini, dan akhir sekali menyukai aktiviti atau latihan yang menyibukkan yang memerlukan mereka melakukan pergerakan. Baiklah, saya akan membawa anda sama-sama kita lihat apakah teknik-teknik ataupun strategi yang sesuai bagi gaya pembelajaran pelajar kinestetik ini. Yang pertama, kita boleh gunakan teknik kata kunci ataupun keywords. Okey, teknik kata kunci ataupun keywords ini memudahkan pelajar untuk mengenal pasti kosakata yang berkaitan dengan topik yang diberikan oleh guru. Dengan ini, pelajar dapat menambah kosakata baharu sekaligus membantu mereka dalam pembinaan ayat atau karangan dalam pembelajaran bahasa. Okey, dengan ini guru boleh menyediakan lembaran kerja perenggan ataupun karangan. Okey, boleh bahagikan ikut kumpulan. Kerana gaya pembelajaran kinestetik ini semestinya gaya pembelajaran memerlukan aktiviti berkumpulan, ikut kumpulan, dan mereka ditugaskan untuk mencari perkataan-perkataan yang mereka tidak faham ataupun guru boleh menukar arahan ataupun kata kunci, perkataan yang sesuai ataupun isi penting yang berkaitan dengan tajuk utama perenggan ataupun karangan tersebut. Mereka akan menyelesaikan masalah ini secara berkumpulan dengan cara perbincangan, saling bertukar pendapat dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua, kad kosakata. Kad kosakata ataupun vocabulary cards ataupun kita panggil vocats. Okey, vocats, cara permainannya hampir sama sahaja dengan cara bermain kad Uno, di mana pemain yang mampu menghabiskan kadnya dahulu akan dikira sebagai pemenang. Okey, permainan kad ini biasanya akan dimainkan secara berkumpulan. Nampak sangatlah kinestetik. Okey, dimainkan secara berkumpulan. Okey, dan pada kad ini juga akan tertera gambar, perkataan dan juga markah. Okey, bagi memudahkan sesi permainan ataupun pembelajaran kosakata berlangsung. Maka secara rumusannya di sini, strategi pembelajaran ini merupakan satu kaedah ataupun sumber yang digunakan oleh guru untuk memastikan pelajarnya mencapai pembelajaran yang bermakna, untuk memastikan pelajarnya berseronok ketika belajar, berseronok apabila kita boleh belajar sambil bermain misalnya, mengikut gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Okey, dan ini juga membolehkan guru mengubah pembelajaran menjadi proses yang lebih aktif dan lebih partisipatif yang diingat oleh pelajar dengan lebih mudah. Dan hal ini dapat membantu dalam pembelajaran kosakata bagi memperkukuhkan kosakata bahasa Arab, misalnya lagi-lagi bahasa asing ataupun bahasa ketiga. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.